Subhanallah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sama-sama kita mohon taufik dan hidayah. Mudah-mudahan dikekalkan kita dengan taufik dan hidayah, dikurniakan husnul khatimah dan dijauhkan dari su'ul khatimah dengan keberkatan membaca umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah juga kepada Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulil Karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu Allahu bashiran wa nadhira bayna yadayi as-sa'ah, وبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله. Wahai hamba Allah sekalian, sama-samalah kita bertakwa kepada Allah, kerana sebaik-baik bekalan untuk kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak lain dan tidak bukan hanyalah takwa kepada Allah semata-mata. Sebagaimana firman-Nya, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, berbekalah kamu kerana sebaik-baik bekalan itu ialah takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan selama ini dikira sebagai tanda dan alamat orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah kurniakan kepada kita istiqamah, tetap dan sentiasa melakukan kebaikan, ketaatan, dan juga tetap dan kekal meninggalkan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan kesyukuran ini dan pelaksanaan ini Allah kurniakan husnul khatimah kepada orang yang telah melakukan ketaatan dan juga meninggalkan maksiat kerana Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan kerana yang lain, bukan kerana kemasyhuran, bukan kerana kepentingan-kepentingan duniawi, tetapi semata-mata kerana mengikut akan titah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua dikurniakan husnul khatimah, iaitu akhir hidup kita dalam keadaan beriman kepada Allah dan juga dalam keadaan sedang melakukan perkara-perkara yang baik, iaitu yang diredai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jadi pagi ini kita akan tengok sama-sama, iaitu yang berkaitan dengan hadis kursi yang ditulis, iaitu yang disusun oleh Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala dalam kitab hadis kursi ini, iaitu Al-Mawa'id fil Ahadith Al-Kursiyah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala membimbing kita dan sentiasa memberikan kebaikan kepada kita dalam setiap diam kita ataupun gerak kita, diberikan kebaikan dan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam hadis kursi ini, man talaba sum'ah bi'amalihi kana kaman yanqulul ma' ala zahrihi ilal jabal yanaluhu at-ta'ab wan nasabu wa la yuqbal min 'amalihi syai'. Maksudnya, orang yang mencari kemasyhuran dengan amalannya, bermakna dia beramal bukan lagi kerana Allah. Lama dia beramal, berpuluh tahun dia beramal, dan ratusan ribu amalannya banyak,
rupa-rupanya dia nak masyhur, dia nak nama, dia nak orang puji dia, ataupun diangkat sebagai, kalau orang belajar agama, tuan gurunya, syekh dia nak benda tu. Kalau diangkat, diberi, tak ada masalah. Ni dia cari. Dia beramal, dia berzikir, dia buat apa jua tindakan dalam agamanya, amalannya semata-mata untuk mencari benda tadi. Pangkatnya, kedudukannya, namanya, kewangannya, kebendaannya, dia cari benda tu. Seandainya dia mencari perkara tadi, samalah dia dengan orang yang membawa air di bahunya ke gunung. Bermakna dibawa air di bahu dia ke gunung. Kalau kita nampak yang biasa hiking, dia tak bawa benda ni. Dia tidak akan membawa sesuatu yang banyak nak naik ke gunung, ke bukit, melainkan sesuatu yang ringan, kecuali memenatkan dia. Perkara yang dibuat selama ni tu ialah perkara yang memenatkan dia. Sampai ke atas sana kadang-kadang air pun tak ada. Kerana perkara inilah yang dilakukan oleh siapa? Orang yang mencari kemasyhuran. Dalam setiap amalannya, perbuatannya, tindak tanduknya, mencari kemasyhuran. Supaya orang kata, supaya diangkat, supaya dipuji, supaya diberikan sesuatu oleh manusia. Sedangkan hidupnya sepatutnya mencari redanya Allah, mencari keampunan daripada Allah, mencari pandangan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitulah keadaan orang yang ikhlas semata-mata kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita kena ingat, orang ikhlas ni bila diberi dia ambil. Bermakna diberi dia ambil, tak ada masalah. Itu bukan menjadi masalah. Yang menjadi masalahnya, dia melakukan sesuatu amal selama ini bukan kerana Allah. Itu masalah. Kerana sesuatu pangkatnya, kedudukannya, ataupun pengaruh yang lain. Maka itulah di antara perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan pekerjaannya pekerjaan yang sia-sia dan pekerjaan yang memenatkan. Penat dia. Ratusan ribu dia berzikir, berpuluh tahun dia berzikir. Rupa-rupanya dia nak benda ni. Bila ni dia uji, contoh kita datang masjid ni, contoh je lah. Datang masjid kan lama, berpuluh tahun datang masjid. Datang dah puluh tahun datang masjid. Tujuannya apa? Rupa-rupanya nak jadi pengurusi masjid. Itu je. Contoh. Orang tak lantik pengurusi, dah mula merajuk. Ni contoh sahaja. Orang tak angkat dia, dah mula merajuk. Dah tak nak datang lagi lah masjid ni, sebab orang tak angkat aku. Aku dah berpuluh tahun datang ke sini. Contoh. Dia nak benda tu. Bermakna benda tu, perkara itu, amalan tadi, kenyataan tadi Allah nyatakan. Bila mana dia sudah rasa merajuk dengan apa yang dibuat selama ni, sepatutnya dia syukur pada Allah. Allah gerakkan tubuhnya ke masjid dan ke surau. Allah gerakkan segala-galanya apa yang dilakukan selama ini semata-mata untuk mengimarahkan rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila tidak dilantik, tak nak datang lagi. Bermakna selama ini amalannya bergantung kepada pangkat tadi. Kalau pengurusi lah. Kalau bendahari lah. Ada orang tu walaupun AJK, ada merajuk. AJK je. Dia nak AJK, orang tak lantik dia, dah merajuk. Tak datang lagi ke surau dan ke masjid. Itu contoh yang paling dekat dengan kita. Mudah faham. Jadi mudah-mudahan Allah berikan setiap amalan kita nilai yang kebergantungannya kepada keikhlasan kita. Sebab tu hijrah, orang yang pergi kerana Allah dan Rasul, dia akan mendapat redha Allah dan syafaat Nabi, pertolongan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah akan bagi. Dan orang yang hijrahnya, pergerakannya daripada Mekah sampai ke Yathrib, sampai ke kota Madinah, apa pergerakannya? Bergerak yang sama, jalan yang sama, cuma waktu yang berbeza. Apa yang mereka nak? Perempuan yang nak dikahwininya. Maka dia dapatlah benda tu. Dia nak bisnes yang begitu hebat, dia dapatlah benda tu. Kadang dapat, kadang tidak. Tapi yang pastinya, sesiapa yang hijrahnya kerana Allah dan Rasul, maka ia akan dapat pertolongan Allah, bantuan daripada Allah, syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di yaumil mahsyar nanti Nabi juga boleh memberi madad, memberi syafaat, pertolongan kepada kita kerana Allah dan Rasul, bukannya kerana perempuan yang nak dikahwininya. Semuanya ini bergantung dan balik kepada kecenderungan hati yang dinamakan niat kita. Sebab tu diam kita ni, diam nak redha Allah.
pergerakan kita, bangun duduk kita, pergi ke sana kemari, nak mendapat redanya Allah. Bermakna pandangan daripada Allah. Allah pandang kita dengan pandangan rahmat, pandangan kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila Allah pandang kita dengan kasih sayangnya, maka Allah kurniakan nilai sabar yang dalam. Tengok, orang tu biasa je belajarnya, darjah 6 je, ataupun tak habis darjah 6 pun, tapi nilai sabar yang ada dalam dirinya sangat tinggi, kerana Allah pandangnya dengan pandangan penuh dengan kerahmatan. Dia boleh jaga anak dia 13 orang, dia boleh jaga anaknya 40 orang, dalam keadaan penuh dengan kesabaran. Ada orang tu anak baru seorang je, contoh, tak boleh jaga, tak sabar, asyik nak tempeling anak aja, contoh, tak boleh nak sabar, contoh. Begitulah keadaan orang yang tidak dipandang oleh Allah. Orang yang dipandang oleh Allah, Allah kurniakan kesabaran yang special dalam hatinya, kerana Allah telah merahmatinya. Contoh, untuk dekat faham, Allah kurniakan kesabaran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan pandangan rahmat daripada Allah. Allah pandang rahmat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah kurniakan kesabaran yang amat luar biasa. Kerana di antara para nabi dan rasul, nabi dan rasul yang paling tinggi dan berat ujiannya ialah kekasihnya Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi dipandang oleh Allah, bila dipandang oleh Allah dengan rahmatnya, yang sukar menjadi ringan, yang terbeban menjadi kesyukuran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita nampak beban, kan beban lah, tak, beban itu satu kesyukuran daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana dipandang oleh Allah. Sebab itu, sesiapa yang nak dipandang oleh Allah, jagalah amalannya beserta dengan niatnya. Seandainya dia beramal kerana sesuatu yang lain selain daripada Allah, dia nak makhluk tu puji dia, dia nak jadi orang hebat, dia nak jadi tok bomoh dan sebagainya, semata-mata beramal benda tu je, bukan kerana Allah, maka tidak mendapat pertolongan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jadilah orang yang sentiasa dalam keadaan memperolehi pandangan daripada Allah, dan kerjanya nampak berat, tetapi dia merasa ringan kerana mendapat pertolongan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang nampak berat ujian yang Allah kurniakan kepada para nabi dan para rasul, sangat berat. Hairan macam mana dia orang boleh sabar. Rupa-rupanya Allah memandang kepada mereka. Bila Allah pandang pada mereka dengan rahmat, segala-galanya menjadi mudah. Yang sempit pun Allah kurniakan keluasan dalam jiwa mereka. Bayangkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikepung tu oleh 10 orang yang begitu hebat. Apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam buat, Nabi tak keluar ikut pintu belakang, tak. Nabi keluar ikut pintu depan. Dalam keadaan masa yang sama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam boleh mengambil lagi pasir, ambil pasir dan diletakkan di atas kepala dan dahi-dahi mereka, ubun-ubun mereka, letak. Bayangkan betapa yakinnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan berkat kesabaran tadi. Kalau kita gelabah, orang hebat, orang ganas, gangster tunggu depan rumah kita dengan senjata seorang je, kita memang tak keluar rumah. Sebab aku takut ditikam, ditembak, ditampar, diterajang dan sebagainya. Ini 10 orang mengepung rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan macam rumah kita yang penuh dengan pagarnya dan sebagainya, tidak. Rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam sederhana, tetapi keyakinannya, kesabarannya menyebabkan Allah memandang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampailah benda yang kita tak boleh bayangkan, Nabi boleh ambil pasir, letak lagi di dahi-dahi mereka, ubun-ubun mereka, dengan bacaan wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Dah keluar dalam keadaan tenang. Dah habis jauh sikit baru mereka tersedar, dah tak ada dah. Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam rumah baginda yang mulia. Begitulah bila mana Allah pandang dia disebabkan amalan yang baik dan niat yang baik.
untuk mendapat keampunan Allah, rahmat daripada Allah, redha daripada Allah. Siapa yang buat kerana itu, maka mendapat rahmat, pandangan kasih daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang kita ni kan ada remote kat rumah kita kan, remote TV. Kita boleh tengok macam-macam. Kalau orang muda dengan Netflix dan sebagainya, boleh tengok macam-macam. Tetapi Allah jaga pandangan mata dia tu, remote yang dia boleh kontrol tu, dia rasa tak nak tengok benda tu. Benda-benda yang yang melalaikan, yang melarakan. Dia ada masa nak tengok benda tu. Tetapi Allah memandang dia dengan rahmat. Maka segala yang maksiat, segala yang berdosa, Allah menyekat pandangan matanya daripada melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kakinya boleh pergi, bukan setakat kaki, keretanya yang laju boleh sampai ke mana sahaja dia boleh pergi. Duitnya yang banyak boleh pergi. Tapi dengan berkat kasih sayang daripada Allah, maka dia terpelihara seluruh anggotanya. Matanya dijaga oleh Allah, telinganya dijaga oleh Allah, kedua tangan, kedua kaki dan segala tubuh badannya, hatinya, pandangannya dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai niatnya juga dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah pentingnya setiap amalan itu, kebergantungannya kepada niat kita. Ingatlah, niat kita ini sangat penting. Walaupun kita dah lama dengar, daripada kecil lagi dengar niat ni, maka niat ni nak kena latih, nak kena ajar, supaya kecenderungan hati kita, niat kita ni lebih kepada untuk mencari redanya Allah. Nak pergi kerja, nak buat apa, nak cari redanya Allah. Pergi kerja nak buat apa, nak mencari keampunan daripada Allah. Nak ke kebun nak buat apa tu, nak mencari, katalah nafkah. Nafkah nak buat apa? Nak belanja anak isteri. Lepas tu yang lebih nak ke mana? Nak sedekah. Dah habis sedekah tu nak ke mana lagi? Nak pergi haji, nak pergi umrah, nak pergi Mekah, nak pergi Madinah, nak pergi ziarah. Contoh, semuanya itu niat-niat yang baik, yang Allah redha. Maka itu di antara niat-niat yang baik. Maka pasanglah niat-niat yang baik supaya mendapat pandangan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka diumpamakan tadi, orang yang buat amal kerana nak mencarikan kemasyhuran, maka dikendungnya air ke bahunya. Nak ke mana tu? Nak naik gunung. Subhanallah, bukan biasa ni. Nak naik gunung bawa air. Maka penat dan letihlah yang dicapainya. Yang dia dapat dua tu je. Penatnya, letihnya dah. Selama ni aku buat tak dapat apa-apa pun. Orang tak puji, orang tak angkat, orang tak lantik, orang tak naikkan nama aku. Benda tu, dia ni cari. Maka penat dan letihlah dia. Tetapi amalannya tidak diterima sedikit pun. Allahu Rabbi. Bayangkan, terlalu lama. Itu tak masuk lagi kalau kadang-kadang dia mengata orang, dia menyakiti orang lain. Bukan setakat tak diterima amalan, segala yang amalan baik tadi tu, katakanlah banyak amalan baik kita buat. Lepas tu kita ada zalim pada seseorang tu. Kita buat zalim pada dia, kita kata dia, kita ngumpat dia, kita ambil barang dia. Tengok, di yaumil mahsyar nanti, dalam hadis yang sahih yang biasa kita sebut, atadrunal muflis, tentang orang yang muflis, orang yang tak ada harta, orang yang tidak ada sebarang dinar, kata sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka jawab Nabi, yang sebenarnya orang yang muflis ialah orang yang telah menzalimi orang lain, menyakiti orang lain, mengata orang lain, memfitnah orang lain. Di yaumil mahsyar nanti, segala amal baiknya diberikan kepada orang yang dizalimi, orang yang diumpat, orang yang dikata. Lepas tu dah habis dah kebaikan, pahalanya dah habis, diberikan pada orang tu, orang ni ramai. Akhirnya segala keburukan orang tu, sebab pahala dah tak ada, keburukan orang tu, dosa orang tu dimasukkan ke dalam akaun dia. Apa yang dia dapat? Neraka. Dalam akhir hadis itu disebut, nerakalah tempatnya. Itulah di antara ruginya. Dahlah niat nak dapat kemasyhuran, lepas tu buat amal, amal pula letih dan penat yang didapat. Lepas tu tidak diterima oleh Allah. Segala pahala pula diberi kepada orang lain. Segala dosa orang lain dimasuk ke dalam akaun dia. Akhir sekali kekal dalam neraka. Kita bimbangnya tak keluar lagi dah.
daripada nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan sikit tahun. Sehari sama dengan 1,500 tahun. Bayangkan, 1,000 tahun. Bayangkan alfasanatin mimma ta'udun, 1,000 tahun. Begitulah keadaan betapa periknya orang yang tak menjaga ni. Hati kita ni nak kena jaga. Maksud hati ni, ni niat. Niat kita ni nak kena jaga. Kenapa duduk? Nak mencari keampunan daripada Allah. Saya banyak dosa. Kenapa datang kemari nak dengar? Supaya apa jua yang saya datang hari ni, dengar, belajar hari ni, Allah ampunkan dosa saya. Yang saya faham, saya nak amalkan. Mudah-mudahan dengan amalan tadi, Allah kurniakan redha kepada saya. Itu di antaranya. Kadang-kadang kita yang mengajar, kita yang belajar ni, bila sebut bab sabar ni, ada orang tu dah lama dah sabar. Ada orang tu belum sabar lagi, tapi dah tahu dah sabar tu apa. Macam mana nak kawal kemarahan, macam mana nak kawal nafsu syahwatnya dan sebagainya. Dah tahu dah formula dia, tapi belum lagi diuji. Ada orang tu sedang diuji. Sedang diuji. Dimarahi, dimurkai, disingkirkan dan sebagainya. Sedang diuji. Hebat orang ni. Sedang diuji. Jaga mak dia, hebat. Jaga mak mertua dia, hebat. Jaga mak mertua tu, hebat. Dia boleh jaga anak dia. Kalau anak dia uzur, keuzuran dan sebagainya, dia boleh jaga anak dia. Hebat. Sedang diuji. Orang ni betul dalam keadaan sedang sabar, sedang menahan sesuatu yang Allah berikan kepadanya. Kita nampak beratnya. Tak. Bagi dia tak berat. Kerana dia melakukan sesuatu kerana Allah. Lalu mendapat pandangan daripada Allah, Allah merahmati jiwa dia. Jiwanya merasa tenang, lapang. Makin banyak ditolong, mak mertua dia, mak dia, adik-beradik dia, anak dia yang sakit, yang uzur, makin lapang jiwanya. Kerana niatnya yang betul. Kerana niatnya yang betul. Kerana untuk mendapat keampunan daripada Allah. Biasa disebut, saya ni tak banyak amal, ini je yang boleh saya buat. Padahal yang dibuat tu berat. Terlalu berat. Kadang jaga mak mertua kan berat tu. Siapa yang boleh jaga mak mertua, hebat lah. Jaga mak, hebat juga. Jaga mak mertua. Lepas tu mulut pula macam-macam. Mulut tak tu, tak ni dan sebagainya. Semua tak puas hati. Contoh, nak kena jaga lagi, nak kena sabar lagi. Sakit dia nak kena jaga, mulut dia kita nak kena sabar. Contoh, itu di antara jalan orang yang mahukan rahmat daripada Allah. Bukan senang. Bukan perkara senang. Kecuali orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seandainya tidak, niatnya tak betul, penat dan letihlah yang dicapainya, tetapi amalannya tidak diterima sedikit pun. Wal'iyadu billahi min dzalik. Maka betulkan niat. Jangan kita pandang remehlah pada niat ini. Daripada rumah ke masjid, daripada masjid ke rumah, daripada rumah nak ke pasar, nak ke mana sahaja, jagalah yang dinamakan ibu tadi, yang dinamakan niat. Ibu kepada segala amal, roh kepada segala amal. Ibu pun orang sebut, roh pun orang sebut. Namanya niat, hati tu nak kena jaga. Mudah-mudahan Allah kurniakan hati yang ikhlas. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman lagi, ya ibn Adam, i'lam anni lam aqbal min amali illa ma kana khalisan liwajhi fatuba lil mukhlisin. Untunglah orang ni. Siapa ni? Wahai manusia, wahai anak cucu cicit Nabi Adam. Sekali ada, sampai bila-bila kita ada. Ingat tu. Sekali kita ada ni, sampai bila-bila kita akan ada. Dunia kita ada, alam barzakh kita ada, di yaumil mahsyar pun kita ada, di alam neraka atau di syurga kita akan ada. Pilih antara dua. Bagaimana kita hidup, begitulah keadaan keputusannya. Kalau baik amalan kita, niat kita, maka keputusannya syurgalah. Kalau buruk amalan kita dan buruk niat kita, maka ke nerakalah tempat kita. Yang pastinya kita tetap ada. Dulu tak ada, bermula daripada tak ada, lepas tu ada. Ada. Sampai bila-bila. Walaupun orang kata dah masuk kubur, dah kena makan tu makan ni, tapi ada. Ada di alam barzakh. Ada di alam barzakh. Nanti alam lagi, alam mahsyar. Alam akhirat ada lagi. Lepas tu alam syurga,
alam neraka. Tengok siapa yang beruntung ni. Wahai anak cucu cicit Nabi Adam, ya bani Adam, wahai seluruh manusia, ketahuilah bahawa aku tidak menerima amalan apa pun kecuali dilakukan dengan ikhlas semata-mata kerana aku, liwajhi, semata-mata kerana aku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Bermakna apa jua amalan, yang kecil yang besar ke, yang lama yang baru, bermakna ingat Allah tak terima ni selagi mana tidak ada ikhlas semata-mata kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh, kita nak latih ikhlas macam mana? Ini contoh kita boleh menyebut kurniaan Allah. Kita boleh menyebut kurniaan Allah. Kita ke Mekah, kita ke Madinah, ini kurniaan daripada Allah. Jangan sebut, ni duit aku, harta aku, ni kapal terbang aku, ini aku, semua aku ni. Buang benda tu, yang aku tu buang, ganti dengan ini kurnia daripada Allah. Ganti yang tu. Ganti, ini kurnia daripada Allah. Kan boleh duduk ni kan, ini kurnia daripada Allah. Latih benda tu supaya datang keikhlasan. Nak tukar yang lain boleh juga. Ini anugerah daripada Allah, ini pertolongan daripada Allah. Nak dekat faham, ini kurnia daripada Allah. Pakai satu, ini kurnia daripada Allah. Boleh berzikir kan, boleh khaujahkan ratibul haddad, ratibul atas, masjid paling aktif contoh, ini kurnia daripada Allah. Cakap macam tu je. Jangan kita kembang sendiri, jangan kita menyebut keakuan diri. Akulah ni, aku. Bukan kita. Tapi ini kurnia daripada Allah. Kalau Allah tak kurnia, Allah tak izin, Allah tak tolong, tak sampai ni. Allah tak tolong, Allah tak izin, tak sampai. Allah tak kurniakan hidayah, tak sampai. Sebab itu kita menyebut ini kurnia Allah. Maka mohon kepada Allah supaya kurnia yang sebegini dipanjangkan oleh Allah. Kebaikan yang dilakukan ini dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hingga bila? Hingga kita dapat bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah di antara tujuan orang-orang yang beriman. Dia beramal ni, dia nak bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tidak boleh digambarkan. Nikmat syurga tu hebat, tapi nikmat memandang Allah bagaimana? Wallahu alam. Nikmat memandang Allah itu, liqa Allah, pertemuan dengan Allah itu lebih besar daripada nikmat syurga yang dikecapi oleh ahli syurga. Pada syurga tu minum air, sedap air ni, sedap tu. Minum air yang kedua, lagi sedap pada air yang pertama. Makan buah anggur, sedapnya anggur tak pernah rasa dekat dunia, contoh. Lepas tu makan yang kedua, lagi sedap daripada yang pertama. Ambil yang ketiga, lagi sedap daripada yang pertama dan yang kedua. Bermakna kesedapan itu Allah tambah. Semuanya Allah menambah dengan kenikmatan. Sedap. Tapi bertemu dengan Allah itu lebih nikmat. Lebih nikmat. Sebab tu orang beriman, dia sanggup sabar walaupun lama. Dia sanggup syukur, sanggup redha walaupun lama, hingga akhir hayat. Sebab tujuannya liqa Allah, nak bertemu dengan Allah. Maka dia beramal dengan amal yang soleh, amal yang niatnya kerana Allah, dan tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuba baca surah iaitu Al-Kahfi, ayat yang terakhir sekali. Yang nak bertemu dengan Allah tu, syaratnya benda tu: beramal soleh dengan niat yang betul dan tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu sama-samalah kita doa pada Allah supaya amal kita ni diterima oleh Allah. Cuba latih yang tadi, latih balik. Siapa yang belum berlatih, berlatihlah. Apa jua amalan yang kita buat, kita dapat tinggalkan maksiat kan, ini kurnia daripada Allah. Latih menyebut benda tu supaya datang benda ni, keikhlasan tadi. Kalau tak latih daripada sekarang ni, tak dapat. Sebab kita sekarang ni lebih kepada keakuan diri. Aku cari, aku berpenat lelah, aku yang bekerja, aku yang kesana, semuanya aku. Hingga hilang yang mengizinkan. Dia lupa Allah yang kurniakan. Hingga kan dia tak rasa apa pun, apa yang dikecapi, tak rasa apa. Sebab dia tidak merasa tentang kurnia daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan sakit dulu kan, lepas tu Allah bagi sembuh, tak rasa apa. Allah bagi sembuh, dia tak rasa apa. Sebab dia tak berlatih untuk menyebut ini kurnia daripada Allah.
Ini kurnia daripada Allah. Kenapa, macam mana awak boleh bersyukur ni? Mata awak dua-dua dah buta ni. Dulu boleh celik, lepas tu dah buta ni. Bayangkan, mata dua-dua buta. Dulu celik, lepas tu buta. Macam mana ni awak boleh sampai ke tahap sabarnya, syukurnya, redanya pada wajah awak ni? Hebatnya. Apa katanya? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhan mana lagi yang saya nak dustakan? Dia sebut benda tu. Nikmat Tuhan mana lagi yang kamu nak dustakan? Ganti nama untuk diri dia, nikmat Tuhan mana lagi yang saya nak dustakan? Betul, mata saya tak ada, dua-dua tak boleh nampak, tapi tangan Allah bagi, lidah Allah bagi, boleh turun naik nafas dengan baik. Ada orang kena pakai penyambung nyawa dan sebagainya. Orang nak minum kena tebuk sana tebuk sini. Boleh lagi minum, boleh lagi makan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhan mana lagi yang saya nak dustakan? Tengok, orang yang sudah sampai ke tahap syukur kerana sentiasa dalam keadaan ingat ini kurnia daripada Allah. Walaupun buta ni masih lagi mengingat kurnia daripada Allah. Bukannya sengaja Allah dah susun untuk mata dia buta pada waktu tu. Tapi nikmat yang lain yang belum disyukuri masih lagi banyak. Itulah di antara latihan untuk ikhlas. Cubalah belajar dan cubalah sebut banyak-banyak, ini kurnia daripada Allah, ini kurnia daripada Allah. Dan seterusnya, aku tidak menerima amalan apapun kecuali dilakukan dengan ikhlas semata-mata kerana aku, maka fatuba lil mukhlisin, maka berbahagialah orang-orang yang ikhlas. Mudah-mudahan kita yang duduk, yang bangun, yang bergerak, yang diam ini, fatuba lil mukhlisin, maka berbahagialah, beruntunglah. Siapa ni? Orang yang ikhlas semata-mata kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mudah-mudahan apa yang kita bincangkan dua hadis pada pagi ini, Allah kurniakan kebaikan kepada kita. Yang pertama, jangan kita mencari yang lain, kemasyhuran dan sebagainya. Jangan cari. Carilah pandangan rahmat daripada Allah. Bila Allah rahmat, seluruh tubuh kita, yang zahir, yang batin, akal kita, hati kita, Allah akan jaga. Yang kedua, yang kita belajar tadi, ikhlas. Cara nak ikhlas, perbanyakkan menyebut ini kurnia daripada Allah, ini kurnia daripada Allah. Mudah-mudahan dengan latihan tadi kita ingat kepada Allah dan Allah berikan keikhlasan. Dan bila Allah berikan keikhlasan, syaitan tidak dapat mengganggu kita. Syaitan diberi ganggu semua orang ni, kecuali orang yang ikhlas semata-mata kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mudah-mudahan Allah kurniakan kita ini digolongkan di kalangan orang-orang yang berbahagia, orang-orang yang beruntung di dunia dan juga di hari akhirat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami, dosa ahli keluarga kami, dosa guru-guru kami, dosa pasangan hidup kami, dosa muslimin muslimat, mukminin mukminat yang masih hidup ataupun yang telah meninggalkan kami. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, seandainya kedua ibu bapa kami, ya Allah, yang telah meninggalkan kami, ya Allah, sedang diazab oleh-Mu, ya Allah, angkatkanlah azab bagi mereka berdua, ya Allah. Kasihanilah mereka berdua, ya Allah, sebagaimana mereka berdua menjaga kami, ya Allah, berkorban untuk kami, ya Allah, mengasihi kami, ya Allah, mencurahkan kasih sayang untuk kami, ya Allah, di waktu kami masih kecil hingga kami dewasa, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, seandainya kedua ibu bapa kami, ya Allah, dalam keadaan sakit, ya Allah, sembuhkanlah mereka berdua, ya Allah,
sembuhkanlah mereka berdua ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa kekasaran kami ya Allah, tidak bertanggungjawabnya kami ya Allah terhadap adik-beradik kami ya Allah. Mungkin ada di kalangan mereka yang sakit dan susah ya Allah, tetapi kami abaikan mereka ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah, ampunkanlah kekasaran kami ya Allah, tidak bertanggungjawabnya kami ya Allah terhadap pasangan hidup kami ya Allah, anak-anak kami ya Allah. Mungkin ada di kalangan pasangan hidup kami ya Allah dalam keadaan jahil agama ya Allah, tetapi kami tidak mengajar dan mendidik mereka ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri ya Allah. Andai kata Engkau tidak mengampuni dosa-dosa kami ya Allah dan tidak merahmati kami ya Allah, nescaya kami tergolong dari golongan orang-orang yang rugi ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, hidupkan kami dalam keadaan beriman kepadamu ya Allah, matikan kami dalam keadaan beriman kepadamu ya Allah. Himpunkan kami di mahsyar-Mu nanti ya Allah, bersama dengan orang-orang yang beriman ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, kurniakan kami rahmat-Mu ya Allah, kurniakan kami syafaat Rasul-Mu ya Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Sekali salawat, mudah-mudahan Allah kurniakan kelapangan dan kesembuhan kepada kita semua, perlindungan daripadanya. Allahumma salli salatan كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحات ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.